Masuk 50-an, dia makan vitamin lagi banyak makan nasi. Betul tak tuan-tuan puan? Yes kan? Saya tahu lah, sebab saya 30-an pun pagi tadi segonggang vitamin jenia banyak-banyak makan ya. Tu cerita kita tuan-tuan puan. Badan kita ni orang cakap macam nak jaga pun penyakit datang tak? Datang. Tu cerita tuan-tuan puan ya. Tapi kita try our best. Tetapi tuan-tuan puan, diberi Allah SWT, yang paling kita takut macam ni. Kita sedar manusia ni memang aturan hidup macam tu. Mula kita kecil, lepas tu kita rasa sihat ya, lepas tu kita menurun, orang cakap lemah balik. Itu memang aturan hidup kita, tak boleh lari. Yang kita minta macam ni, ya Allah ya, tolong jangan bagikan saya penyakit yang saya tak boleh nak tanggung. Apa maksud penyakit yang tak boleh nak tanggung? Kadang-kadang kalau nampak kita kena penyakit yang kita tak expect. Kan sekarang ni ada banyak penyakit-penyakit yang boleh-boleh, kanser lah, betul tak kan? Ini yang kita takut. Kita rasa kita okey, badan sihat, poi cek darah semua okey. Tiba-tiba kau ada apa penyakit yang tu, kanser, stroke, tahu stroke? Tersumbek sana, tersumbek sini. Ya Allah ya Rabbi Rasul. Ada pula penyakit yang lama terlantai dah kayak apa? Okey ni, ini yang kita takut. Penyakit yang kita tak mampu nak handle. Baru-baru ni saya ada ceramah kat Kelantan dengan perempuan. Ya Allah, Allah Akbar ya. Masa tu penganjur penceramah tu dia minta saya datang rumah. Saya kata kenapa? Tolong minta Ustaz, saya ada bapa ada problem, minta Ustaz ziarah bapa saya. Saya pun datang dengan perempuan. Bapa ini dulu tok imam masjid. Rumah itu dengan masjid dokek ya tuan-tuan. Sekolah tu ni anak tentulah depan rumah masjid tu ni. Dulu orang kuat masjid. Tapi ini kita kata Allah SWT nak bagi sedikit ujian. Bapaknya pada waktu tersebut kita belajar bukan nak kata orang yang teman, kita nak ambil iktibar sekarang ni ya. Saya pun tak sebut siapa nama orang kan, tuan-tuan tak pernah ya. Bapak ini kena lumpuh. Stroke, kan? Kena stroke, kena sekolahkan, dia makan sekolah. So sekarang ni terlentar, tak boleh nak jalan. Datang itu menangis. Bapa menangis, anak pun menangis. Saya tanya kenapa menangis? Dia menangis macam ni. Bapa ini dulu orang masuk. Bila kena penyakit ni dia menangis, tak ada malam sobat. Minta maaf dengan orang ni, kita belajar ya. Bapa ini tak semayang. Tak apa? Tak semayang. Dia bagi alasan susah nak ambil air semayang lah, susah bagi semua tu ini. Lepas tu banyak keluh kesah, banyak menyalahkan diri, lepas tu banyak menyalahkan Tuhan, disalahkan macam ni. Dia kata dulu saya ni baik-baik imam masjid, bantu orang, tiba-tiba kena macam ni. Kenapa ada orang yang tak pergi masjid, semua tak apa-apa, semua okey ya. Nampak tak tuan-tuan puan? Ini kita bapa ni ada benda yang kita tak mampu tuan-tuan puan, yang penyakit ni kita tak mampu nak tanggung ya. Tuan-tuan dan puan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut kalau kita kena penyakit macam tu, kita punya perangai kita lupa tu Tuhan. Itu hari itu kita nasihatkan ya. Kita cuba kongsi siapa-apa ya. Ustaz, Datuk Imam, Tuan Imam, Tuan ni banyak jasa kepada agama. Tuhan ni bila datang dengan ujian, dia ada dua cara tuan-tuan dan puan. Kalau ujian itu didatangkan kepada orang baik, orang taat, maksudnya orang baik lah ya. Ujian itu didatangkan supaya darjat orang itu diangkat lebih tinggi. Saya cakap pasal itu, Tuan Imam bila datang ujian ini Allah nak angkat lebih tinggi ya. Nabi itu banyak ke tidak ujian banyak. Orang lebih rapat ini banyak ujian dalam Allah. Sebab apa? Allah SWT kata nanti kamu merasa hari kiamat nanti tahu masuk syurga, kan darjat tinggi, betul tak? Itu cerita. Bagi orang yang lalai pula, kadang-kadang ada juga ujian kan. Kenapa Allah SWT datang ujian? Sebab Allah SWT nak tarik kita supaya ingat dia semula. Maka saya kata jangan banyak berkeluh kesah ya. Ingat Allah. Belajar daripada ni tuan-tuan dan puan, Nabi Ayub ya, belajar daripada Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Cuba tuan-tuan dan puan tengok. Sekarang ni baru kita sedar dalam Al-Quran ada banyak cerita Nabi. Dia bukan cerita dakwah pun, dia banyak cerita masalah kehidupan Nabi. Allah SWT beritahu kan, cuba tengok Nabi kami, jangan tengok dakwah aja. Cuba tengok Nabi ni sebagai manusia biasa. Dia pun ada problem macam kamu juga. Ada problem penyakit, ada problem anak doge, ada problem rezeki tak banyak, ada problem macam-macam macam kamu juga. Tak dapat kocok, ada tak dapat anak. Kan ada Nabi
yang lambat dapat anak, betul tak tuan-tuan? Nabi Zakaria contoh ya, Nabi Ibrahim pun lambat dapat anak. Dan kali ini kalau Nabi yang dapat penyakit namanya Nabi siapa? Nabi Ayub. Baik tuan-tuan, kita belajar sikit lagi ya. Nabi Ayub, kalau kita buka Al-Quran, tuan-tuan, saya salut dengan Nabi Ayub. Sebabnya macam ni, Nabi Ayub merupakan Nabi ketika ditimpa penyakit. Nabi Ayub sebenarnya tak ada pun minta secara terus terang, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Tak ada pun tuan-tuan. Bila ditanya, kalau kita tengok sejarah tuan-tuan, tengok tafsir ya, ada masa tu kan kita tahu Nabi Ayub ni mula kayo, betul tak? Kayo tiba-tiba kena penyakit teruk, anak lagi, isteri lagi masa tu ya. So masa tu ada kawan-kawan Nabi Ayub cakap, wahai Ayub, kamu ini Nabi, hubungan kamu dengan Tuhan rapat ke tidak? Rapat. Mintalah dengan Tuhan supaya sembuhkan penyakit. Tapi Nabi Ayub diam ya. Lama Nabi Ayub cakap macam ni, saya bukan tak nak minta supaya saya ini sembuh, tetapi saya fikir macam ni, dulu Allah SWT lagi contoh bagi saya kaya dengan sehat 10 tahun. Sekarang ni saya baru kena penyakit setahun. Sama tak? Sama tak? Tak sama tuan-tuan. Dulu nikmat yang banyak ni pun belum saya bersyukur. Sekarang ni baru kena setahun, saya nak minta balik nikmat, malu saya. Itu apa tuan-tuan? Malu saya. Tapi lama-lama bila didesak-desak, lama-lama Nabi Ayub pun berdoa. Ini doa Nabi Ayub. Jom kita belajar. Ini best tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, korang faham benda ni, senang kita menghadapi penyakit. Kata Nabi Ayub begini. Nabi Ayub dalam Al-Quran ada dua doa ya. Saya ambil doa yang ini. Wa ayyuba iznada rabbahu, surah Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massanya dur wa anta arhamur rahimin. Lalu Nabi Ayub pun nada rabbahu. Nabi Ayub berdoa, anni massanya dur. Kita berhenti baca kat situ tuan-tuan. Ni nak bagi faham kenapa Nabi Ayub cakap doa ni. Anni massanya dur, ya Allah, saya ini kena penyakit. Ya Allah, saya ada penyakit. Berhenti sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita berdoa, ya Allah, saya kena penyakit, lepas itu apa kita sambung?